antara yang saya sebut dalam perbahasan semalam, bahawa konflik di antara mahkamah sivil dan juga mahkamah di peringkat negeri syariah ataupun undang-undang sivil dan syariah ni, saya tak fikir, walaupun kita ucap tahniah atas usaha kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas ini, tapi dia akan mengambil satu jalan yang panjang. Kerana sifat hukum Islam adalah sempurna dan menyeluruh. Maka akan ada undang-undang sivil yang dilihat bertentangan dengan undang-undang syariah. Maka akan kekal ada tekanan daripada umat Islam untuk memastikan penghakiman terhadap mereka, umat Islam ni, berlandaskan kepada undang-undang Islam. Saya mahu cadangkan supaya selain daripada jawatan kuasa untuk mengharmonikan tadi, boleh tak ataupun adakah kerajaan ada hasrat untuk melihat kepada undang-undang sivil itu sendiri yang dilihat bertentangan dengan undang-undang sedia ada dalam syariat. Lalu kita cuba pula supaya kerajaan mencadangkan supaya di peringkat sivil ni cuba pindah supaya undang-undang sivil dalam negara kita ni tidak dilihat bertentangan dengan undang-undang syariah. Apabila apa-apa yang bertentangan tu dipindah, ditambah baik sehingga umat Islam ni rasa selesa sama ada nak pergi ke mahkamah syariah ataupun ke mahkamah sivil, mereka melihat bahawa ia adalah sama, iaitu sudah diharmonikan dua undang-undang yang ada dalam negara kita ini. Terima kasih. Tuan Yang Betul, Tan Sri, bagi Lauren. Tan Sri ini betul. Saya rasa dari segi perundangan ini, landasan perundangan dan keutamaan priority the highest, the supreme law adalah perlembagaan. Jadi kalau kita nak meminda undang-undang sivil untuk sesuai dengan syariah, syariah is personal law. Kita tidak boleh ada percanggahan di mana kita menjadikan undang-undang syariah sebagai supreme law. Ini adalah bertentangan dengan perlembagaan. Dan Parti PAS pun telah mengatakan kita akan mendukung dan mempertahankan peruntukan-peruntukan perlembagaan. Kita kena ambil asas. Saya rasa jawatan kuasa perlu melibatkan pakar-pakar perundangan selain daripada yang beragama Islam. Kerana dari segi perspektif perundangan perlembagaan, kalau tidak, sekiranya ada wakil-wakil yang memberi pandangan dari segi perspektif Islam, orang yang beragama Islam rasa susah, janggal untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan. Ya, Ahmad. Tetapi itu undang bukan masa berucap, ya, Ahmad, ni bertanya. Ya, saya cuma nak menjelaskan supaya menteri mengambil maklum dan mengutamakan perlembagaan. Sekian, terima kasih. Sikit, ini betul. Saya nak harmonikan minta penjelasan saya tadi. Sebab itu saya gunakan perkataan harmoni supaya kita tahu bahawa undang-undang sivil ni kita boleh buat semua. Sebab itu landasan kita adalah akal kita, rujukan kita ada. So dia tidak akan bertentangan dengan hukum syariat. Saya minta ianya diharmonikan. Bukan diubah. Itu yang soalan saya pada Menteri. Dah faham, ya, Ahmad. Terima kasih. Yang Muhammad Menteri, kita dah sampai ke penghujung sesi pagi ni. Jadi kita ada, Yang Muhammad Menteri ada 10 minit lagi. Boleh sambung tengah hari. Tan Sri, kalau Tan Sri itu tidak bisa sebab nak membenar bagi peluang kepada menteri-menteri yang lain untuk jawab. Kalau time kita sebenarnya mengikut peraturan jam 1 ni saya tak boleh sambung. Tak ada kuasa. Selepas 5 saya boleh sambung. Yang ini saya tak boleh sambung. Jadi maknanya pukul 1 saya bagi ni secara dah bertulis, Tan Sri. Itu maksud saya tu. Ha? Apa ni jawapan ni secara bertulis yang... Oh, yang tu tadi? Yang lebih tu, Tan Sri. Kalau yang Ahmad nak cara bertulis tu, saya boleh setuju. Ya. Okey, Yang Ahmad. Boleh beri jawapan secara bertulis. Tapi saya ingat masih banyak persoalan-persoalan yang belum dijawab di dalam tu. Termasuk ulasan-ulasan daripada Yang Berhormat berdua orang tadi. Saya akan masuk sekali, Tan Sri, dalam tulis nanti. Okey. Terima kasih, Tan Sri. Baik, Ahmad. Terima kasih.